والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بالخير. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang saya kasihi pengurusi ataupun juruacara kita pada malam ini, Ustaz Zahrizan ataupun Abang Ai. Abang Ai merupakan antara tulang belakang Mahfuz, tulang belakang Mahfuz, bahagian admin, Alhamdulillah. Daripada awal saya di sana sampai ke hari ini beliau masih setia di Mustaqimah, Alhamdulillah. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Guru kami, Ustaz Asmu'i Mubin, mudah-mudahan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memimpin di Mahfuz dengan ilmu yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kami, yang generasi awal ni, yang dimuliakan barisan guru-guru, barisan guru-guru murabbi di Mahfuz, Sah Ahmad yang kenal lah, yang tak kenal tak boleh nak sebut lah. Apapun semua barisan guru-guru Mahfuz, yang dimuliakan juga ibu ayah yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Juga yang diraikan anak-anak Mahfuz, yang semuanya berada di rumah. Yang mudah-mudahan kita mengharapkan dapat bersama-sama hingga akhir untuk mudah-mudahan dapat sedikit manfaat. Saya bukan nak mengajar tetapi nak berkongsi saja. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi pada Arif Nahwid dapat fokus, jangan lagi kat situ handsome tak habis-habis handsome. Semua handsome pada malam ni kan. Semua baju raya, berjubah dan sebagainya, handsome semua. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk sedikit kita panggil pertemuan raya lah, secara maya, norma baru. Apapun norma baru ke norma lama pun, apalah yang disebut, mudah-mudahan semuanya memberikan kebaikan untuk kita semua pada malam ini. Apa yang telah diputuskan oleh MKN dan kerajaan itu bukan diputuskan seorang saja, tetapi dibincangkan oleh pakar-pakar yang terlibatkan. Seperti mana yang Allah suruh, tak tahu tanya pada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada yang tahu. Sesungguhnya kau tak tahu, kita tak tahu, bukan bidang kita. Jadi kita biarlah ahlinya yang buat kerja. Kita ahli Al-Quran, kita jangan tinggal Al-Quran. Itulah fungsi kita dan memasyarakatkan Al-Quran. Apa maksudnya memasyarakatkan Al-Quran? Mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Kitalah idolanya, kitalah contohnya, khususnya anak-anak tahfiz. Kita ni sebagai duta Al-Quran. Secara tak langsung, ingat ibu ayah dan anak-anak Mahfuz, bila saja anak kita masuk dalam bidang Al-Quran, maka secara tak langsung, suka tak suka, anak-anak ini akan jadi duta Al-Quran. Imej yang dibawa adalah menyerupakan imej yang maknanya bertepatan dengan Al-Quran. Jadi kena jaga akhlak. Semualah sekadar peringatan untuk diri saya. Sebab orang akan lihat, wah anak dia sekolah tahfiz. Jadi kita ni bila dah
terjun ataupun telah memilih bidang Al-Quran, maka kita kena jaga. Segala-galanya kena jaga. Sebab kita dipandang. Ingat, apa saja yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka mulialah dia. Jadi adik-adik, jangan merasakan kita ni lekeh. Kita membawa Al-Quran, maka kita ni mulia. Tetapi, sama-samalah kita menjaga Al-Quran. Lebih-lebih lagi adik-adik yang dah hafal 30 juzuk berbanding dengan saya lah, yang hanya sedikit saja. Sikit saja. Itu pun tak banyak, tak mampu nak lawan dengan adik-adik. Apapun sama-sama kita telah berada dalam bidang Al-Quran, maka sama-sama kita menjaga fiqh ataupun kepercayaan masyarakat pada Ahlul Quran. Adik-adik boleh lihat contoh yang paling dekat, tengoklah bagaimana Ustaz Asmu'i. Bagaimana Ustaz Asmu'i menjaga Al-Quran. Boleh lihat bagaimana. Kalau nak ceritakan kehebatan yang ada pada Ustaz Asmu'i ni, tak boleh cerita dalam ni. Adik-adik, anak-anak lihat sendiri depan mata. Satu, bagaimana Ustaz jaga Quran. Tengok. Itu contoh yang paling dekat. Tak perlu tengok jauh-jauh. Tengok yang ada di depan mata. Dan bagaimana guru-guru yang lain lah. Ustaz Ahmad. Dan ustaz-ustaz yang lain lah. Barisan ustaz guru-guru yang lain. Alhamdulillah pada malam ini, kita bukan nak berceramah pada adik-adik. Sekadar perkongsian saja. Sama-sama kita nak kongsi. Untuk bagaimana kita nak menjadikan segala apa yang kita laksanakan pada Ramadan yang baru saja berlalu untuk sama-sama diberkekalan sampai kita mati. Sebab itu ada di kalangan ada istilah-istilah disebutkan kita ni bukan menyembah Ramadan. Kita bukan menyembah Ramadan, kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita hanya sekadar menyembah Ramadan, maka bila ada Ramadan kita bersungguh. Bila Ramadan berlalu, maka tu yang kita jadi long life, kita jadi malas, kita jadi lemah semangat sebab Ramadan dah berlalu. Kita perlu menjadi penyembah Allah yang Maha Esa. Betul. Ramadan ini sebagai satu jambatan untuk kita menambah amal ibadah kita. Dan alhamdulillah di Ramadan yang lepas kita diberi peluang sekali lagi untuk diterbiah direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana baru, suasana tu tak apalah. Pelaksanaan tu kita ikut saja. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib patuhlah, insya-Allah. Jadi, sebab itu kita nak kongsi pada malam ini beberapa tips untuk sama-sama kita laksanakan. Mudah-mudahan kita dapat kekal istiqamah dalam ibadah. Yang awalnya saya ucap tahniah pada sahabat-sahabat, pada anak-anak, pada ibu ayah, pada guru-guru kita yang telah berjaya melaksanakan ataupun menyempurnakan puasa sunat Syawal ataupun puasa 6 di bulan Syawal. Ada yang bermula daripada puasa kedua lagi. Kan? Biasalah kadang-kadang ada yang kita ni cabaran. Macam saya ni cabaran puasa sunat ni dia agak berat sikit. Sahabat-sahabat yang lain kita tak pastilah, tapi ada yang dia mampu puasa raya kedua dia dah start. Jadi masuk raya yang ke-8 dia dah raya lah. 8 Syawal dia dah raya. Kan? Apapun tahniah pada yang telah berjaya sempurnakan puasa 6 Syawal yang masih lagi belum sempurna, maka kita ada lagi peluang, masih ada berbaki Syawal ini untuk sama-sama kita menyempurnakan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita nak kongsi beberapa tips. Kerana apa? Sebab kalau kita fokus hanya pada Ramadan, sebab itu kalau kita lihat ada di kalangan kita yang bila keluar sejak Ramadan, solat jemaah tu dah jadi pelik pula. Dia jadi macam asing lah. Masa Ramadan bersungguh-sungguh solat jemaah jaga. Tapi bila keluar habis je Ramadan masuk Syawal, solat jemaah dah jadi macam jadi macam tak biasa pula. Kan? Tu. Kita tengok apa sebab dan apa kaedah kita nak tu. Kemudian bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Tak putus-putus. Ada di kalangan kita yang sampai 10 kumpulan tadarus. Tahniah. Kan? Sampai 10 kumpulan tadarus. Sampai 7, sampai 12 kumpulan tadarus. Untuk dia sama-sama di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Cantik dah. Alhamdulillah. Masuk je 1 Syawal. Macam tak kenal Al-Quran. Kembalilah Al-Quran itu di tempat yang asal. Kembalilah menunggu setahun yang akan datang. Tak mula macam tu.
Ya? Sebab kita Ramadan ni dengan Al-Quran, dengan apa saja Ramadan ni berganda-ganda. Bukan Ramadan baru nak start baca Quran. Tak. Bukan Ramadan baru nak start buat kebaikan. Ramadan ini jadi kita berganda. Tambah baik. Nabi SAW luar Ramadan dengan Al-Quran yang sangat hebat. Masuk saja bulan Ramadan, berganda-ganda Nabi dengan Al-Quran. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu, bagaimana Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan kan, sebulan khatam sampai 60 kali. Allahu Akbar, hebat. Sehari 2 kali. Tak apalah kita mengambil semangat tersebut. Tak mampu tetapi sama-sama dengan mengikut jalan ni. Kan? Kalau kita hanya sekadar menyembah Ramadan, yang ketiganya, maka masa Ramadan kita sangat sensitif. Sangat mengambil berat dengan sahabat-sahabat kita ataupun di kalangan masyarakat kita yang miskin, yang fakir, kan kita pedulikan mereka. Tetapi masuk je Syawal, bye-bye. Dah tak kenal lah. Itu kata tadi, kita jangan jadi menyembah Ramadan. Apa lagi? Kemudian, bulan Ramadan, kita sangat-sangat jaga solat tahajud. Sebab apa? Kita bangun awal untuk bersahur. Tapi, habis je Ramadan, maka tinggal terus. Allah sayangnya. Kan? Ada lagi. Bulan Ramadan, sangat banyak solat sunatnya. Sampai bongkak-bongkak kaki, sampai kerem lah kaki. Sampai kejang kaki, terkejut kaki kita. Sebab sebelum Ramadan tak macam tu. Masuk je Ramadan, amboi. Berbelah-belah rakaat di balonnya. Berpuluh-puluh rakaat solat tarawihnya. Alhamdulillah, tak ada masalah. Bukan salah. Tapi, keluar je Ramadan. Bye-bye. Hilang dah. Apa lagi? Bulan Ramadan, hebat kita bersedekah. Kan? Konon-kononnya nak jadi bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW sedekahnya sangat hebat di bulan Ramadan. Luar Ramadan hebat dah Nabi bersedekah. Masuk Ramadan lagi laju. Ini diibaratkan mana lagi banyak Nabi bersedekah. Tapi kita nak ikut, Alhamdulillah. Keluar je Ramadan, dah tak sedekah dah. Dah tak nak bagi orang dah. Kan? Nak zaman IT ni senang. Semua di hujung jari. Kan? Online semua. Bangun ni salat subuh. Lepas salat subuh, buka lah mana-mana yang kita nak sumbang. Mahfuz sendiri pun ada nombor akaun. Nanti boleh dapatkan pada abang air kita. Nombor akaun. Transfer je. Tak perlu bagi tahu pun tak apa. Dulu nak kena pergi datang, nak kena masuk bank, nak pergi mesin ATM. Sekarang semua di hujung jari semua. Zaman canggih kan. Anak-anak kita lebih hebat amat tuan. Amirul handsome. Tak habis-habis dengan handsome-nya. Semua handsome mana malam ni. Jangan kita mengganggu perjalanan program pada malam ini. Semua handsome. Jangan risau. Anak-anak tahfiz semua handsome. Cuma jagalah kehandsaman itu, kehandsaman tersebut dengan kita menjaga Al-Quran dengan baik. InsyaAllah. Okay, adik. Bagaimana kita, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat, bagaimana kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat ulama-ulama dulu, salafus salih, bagaimana diceritakan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah minta minta pada Allah masuk bulan Ramadan. Selesai saja Ramadan dan memula daripada Syawal, 6 bulan kemudian pula minta pada Allah, wahai Tuhan, terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan. Ni sebab tu Nabi SAW sebut, kalaulah umat aku ataupun kalaulah mereka ini tahu akan ganjaran ataupun apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka akan minta hari-hari Ramadan. Kan? Kita kalau nak cerita Ramadan punya ganjaran ni tak tercerita kita. Banyak sangat pemurahnya Allah. Sangat kasih dan sayangnya Allah pada kita, hamba dia bulan Ramadan. Faham tak? Luar Ramadan memang Allah Maha Pemurah, tapi masuk je Ramadan, kalau kita nak rebut, mudah-mudahan kita doa pula untuk akan datang. Nak cerita Ramadan, kita bersemangat pun dah lopeh. Kan? Dah lopeh, dah tak ada apa-apa dah. Kalau kita sempat maknanya bersungguh bulan Ramadan yang lalu, maka alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana antara tips untuk kita sama-sama mengekalkan ibadah kita
yang kita dah lakukan di Ramadan yang lalu, maka tak nak putus. Tak nak, maknanya tak nak berhenti sekadar Ramadan. Walaupun kita ni anak-anak, baru anak-anak, tak apa. Daripada anak kecil lah kita nak didik, kita nak biasakan diri kita buat kebaikan. Nak didik kita jaga salat, nak didik kita rajin bersedekah, nak didik kita rajin solat sunat, nak didik kita buat baik daripada umur sekarang. Daripada umur kecil. Kalau dah berumur baru kita nak pupuk, boleh, tetapi agak sukar lah. Dan sebab tu ada pepatah kata apa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kalau dah buluh koreh baru nak dilontur, takut-takut patah. Adik minta tutup suara, adik. Ada seorang tu buka suara. Minta mute suara tu. Baru handsome buka video. Video buka. Yang disuruh oleh kita punya juruacara hari buka video. Nak tengok muka-muka handsome. Suara tutup. Suara ketika ini tak handsome. Bagi saya seorang cakap pada ketika ini. Okey, insya-Allah beberapa tips untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan. Yang pertama, yang digariskan oleh para ulama untuk kita kekal dalam ibadah. Untuk kita sama-sama istiqamah dalam ibadah kita. Apa kata para ulama? Yang pertama, sentiasa memperbaharui niat dengan ikhlas. Contohnya apa? Yang kita sebut tadi lah. Makna kita beramal ibadah ini bukan kerana Ramadan semata-mata. Kan? Untuk kita. Sebab segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, apa sahaja amal ibadah kebaikan yang kita lakukan, semuanya akan kembali pada kita. Adik-adik, ya, sahabat-sahabat. Begitu juga segala keburukan, amal buruk, amal jahat yang kita lakukan, semuanya nanti akan kembali pada kita. Jadi, kita kena sama-sama perbaharui niat kita dengan ikhlas. Kita ni beribadah untuk mencari keredaan Allah. Untuk kita mencari keredaan Allah. Sebab kita akan, dengan izin Allah, dengan rahmatnya, kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab ketaatan kita lah. Bukan sebab banyaknya ibadah, tak. Tapi dengan kasih dan rahmat Allah. Sebabnya apa salah satunya? Ketaatan kita. Kita sebagai hamba kan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Perbaharui niat dengan ikhlas. Beribadah kerana Allah, bukan sebab Ramadan. Sebab tu kalau saya ulang balik, kalau kita sebab Ramadan, maka ketika ini maka kita bersenang-senang. Relax. Peluk tubuh. Tak pergi semayang ke? Syawal lah sekarang bang. Sekarang Syawal. Enjoy ya. Kan? Tak baca Quran ke dek? Dah Syawal sih. Ramadan dah lepas dah. Kan? Itu kalau kita beribadah kerana Ramadan. Sebab tu tidak pelik ketika Ramadan yang lalu, ketika mana kita dibenarkan jemaah ramai di surau dari masjid, gamai kita lihat jemaah-jemaah istiqamah setiap malam untuk baguslah, tapi hanya sekadar mengejar tarawih. Walaupun tarawih itu yang dituntut dan ada hanya pada bulan Ramadan, ramai. Tetapi luar Ramadan, habis Ramadan, dah tak ada dah. Itu kata tadi, kita bukan nak beribadah kerana Ramadan semata-mata, tetapi mencari redha Allah. Jadi kena sentiasa ikhlaskan diri, perbaharui niat ikhlas untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adik-adik, ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat, guru-guru, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pastikan sebagai orang Islam, kita ni Muslim, kita ada satu senjata kekuatan, iaitu doa. Jadi jangan lupa minta pada Allah agar diberikan kekuatan pada kita untuk kita istiqamah. Kan? Nabi dah ajar doa apa dia? Doa tu? Minta maknanya hati kita ni tidak dibolak-balikkan. Kan? Tidak dibolak-balikkan. Sebab hati ni dibolakkan. Dia mudah bolak. Kejapkan bila rajin, tiba ngaji lah. Kan? Tiba-tiba kan hari ni nak sedekah lah. Bila dia malas,
Tak payah sedekah lah, semalam dah sedekah. Kan? Jadi, minta Allah yang memegang hati kita ni agar kita kekal dalam istiqamah dalam kita beribadah. Sebab hati ni kan dia boleh bolak-balik. Kan pagi kan ngajin, pergi jemaah. Pagi kan baca Quran satu juzuk. Tiba-tiba tengah hari malas, satu muka je. Malas lagi, satu ayat je. Paling malas tak buka langsung. Ayatlah, semalam dah baca banyak kan. Minta Allah sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kan? Nabi dah ajar ada doa tu. Jadi sama-sama kita baca doa tu agar Allah beri kita kekuatan. Kita minta pada Allah agar diberikan kekuatan pada kita untuk istiqamah beribadah dan kekalkan hati kita ini dalam ketaatan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kekalkan kita ni dalam ketaatan pada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, ibu ayah yang dimuliakan, adik-adik yang diraikan, para murabbi yang mulia. Yang ketiga, kata ulama, untuk sama-sama kita kekal istiqamah dalam ibadah selepas Ramadan, maka kita tak nak, suka tak suka, doa tu minta Allah jangan kau bolak-balikkan hati kita ni. Tabbit ya Allah, makna kekalkan hati kita ni ala dinika wa ta'atik, kekalkan kita dalam ketaatan dan makna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Dalam agama makna untuk agama, maknanya ibadah kita untuk diri kita, untuk menjaga agama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Biasa lumrah manusia. Kita ni manusia, kan? Tak ada orang yang kita boleh jumpa daripada subuh dia buka Quran sampai malam. Kalau ada pun syukurlah banyak-banyak. Kita sendiri pun, saya sendiri pun begitu. Kan? Baca kan ngantuk pula. Kan? Ngaji-ngaji, alamak lapar pula. Ngaji, WhatsApp pula. Kan? Itu semua cabaran dan dugaan. Minta Allah beri kita kekuatan. Bukan tak boleh makan, bukan tak boleh berwasap, bukan tak boleh berhibur dan sebagainya, tetapi maknanya kita dengan ketaatan pada Allah ni kekal sampai kita mati. Okey, insya-Allah. Yang ketiga tadi, maka suka tak suka, untuk kita kekal istiqamah beribadah, kita kena bersama-sama ataupun kenalah ada kawan, kena ada geng yang kaki ibadah. Tu tak boleh lari. Sebab tu kawan juga merupakan suatu faktor pengaruh dalam kehidupan kita. Kan? Tengok kawan. Sebab tu ibu ayah kena lihat dengan siapa anak kita. Perkawanan kita yang dah dewasa ini pun perlu jaga. Bila kita, kan, pepatah Arab ada mengatakan bila kita berkawan dengan penjual minyak wangi, maka sedikit sebanyak bau wangi-wangi minyak wangi tersebut akan terlekat pada baju kita. Walaupun kita tak pakai, walaupun kita tak beli, kita balik kerja, kita singgah kedai dia, jual minyak wangi ataupun minyak atar ataupun perfume lah. Itu pepatah Arab kata, bila berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka sedikit sebanyak bau wangi-wangian tersebut akan melekat pada kita. Begitu juga bila kita berkawan dengan orang yang membuat besi, contoh. Berkawan dengan orang yang welding lah, buat grill ni, kita lepak situ. Sedikit sebanyak bau bau dipanggil bau bakaran besi tu, maknanya bau apa nak sebut. Tapi bila kita balik rumah, mak kita tahu, ataupun balik rumah isteri kita tu, pasangan kita, oh abang tadi singgah kedai abang abang Zul lah. Macam mana tahu? Bau bakaran besi tu ada, melekat pada baju kita. Jadi makna bila kita berkawan dengan orang yang baik, maka walaupun kita belum jadi baik, tetapi sedikit sebanyak kebaikan dia itu akan mempengaruhi kita. Begitu juga kalau kita salah pilih kawan, maka suka tak suka, kalau kita nak kekal dalam beribadah, kekal istiqamah dengan ibadah yang mantap, walaupun selesai Ramadan,
untuk tahun, untuk bulan yang mendatang, maka suka tak suka kita kena kawan, kita kena bersahabat dengan mereka yang memang baik. Memang kaki baca Quran, dengan kawan dengan kaki yang suka kuliah, kawan yang suka majlis ilmu, kawan yang suka bagi nasihat, kawan yang rajin bersedekah, kawan yang rajin tolong orang susah, maka sedikit sebanyak akan mempengaruhi kita. Sebab tu hati-hati memilih kawan. Mudah-mudahan kita berkawan dengan kawan-kawan yang handsome, maka kehandsomean kawan-kawan tu sedikit sebanyak melokek kat kita. Kan begitulah. Sebab tu anak-anak comel-comel tengok mak ayah dia, mesti mak ayah dia handsome belakang. Kan? Itulah yang mudah. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk sebagai motivasi diri kita kekal istiqamah dalam ibadah walaupun selesai pada Ramadan. Sebab kita ingat kita bukan menyembah Ramadan, kita menyembah Allah yang Maha Esa. Okey. Yang keempat, kita cuba hayati ataupun cuba kita melihat, membaca ataupun merungkai ataupun apa sahaja istilah untuk kita melihat bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah-kisah perjuangan para sahabat Nabi, salafus salih, sahabat-sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang alim di zaman ulama dahulu. Khususnya kita lihat Nabi dan para sahabat, walaupun mereka ini telah dijamin syurga. Ini nak tengok untuk hayati sirah Nabi dan para sahabat ni, untuk kita melihat walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kekasih Allah, memang dah jamin syurga dah. Tetapi apa yang kita nak ambil, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin syurga, tengok bagaimana ibadah Nabi, bagaimana solat Nabi, bagaimana kebaikan-kebaikan yang Nabi lakukan. Sedangkan kalau kita melihat, kalau kita nak kata Nabi tak buat apa pun okey, Nabi dah dijamin syurga, confirm kekasih Allah, kan? Penutup segala Nabi, confirm dah syurga. Jadi kalau Nabi duduk relax pun okey dah. Kan ada hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari istighfar saja 70 kali. Ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar saja 100 kali. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang dah confirm syurga. Pun beristighfar, minta ampun, taubat pada Allah sampai bengkak-bengkak dah. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Bangun malam, nak kata Nabi ni memang confirm dah syurga. Bila tanya oleh Aisyah, kenapalah sampai teruk sangat ya Rasulullah, sedangkan kau dah dijamin syurga dah, relax pun okey dah, kan? Nabi kata, tak nakkah kau menjadi hamba yang bersyukur? Tanda kita syukur pada nikmat yang segala Allah bagi, salah satunya dengan kita solat. Itu salah satu tanda kita menunjukkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu antaranya. Allah bagi kita apa? Dah, ini peringatan pada diri saya dan sahabat-sahabat lah. Yang kita ni kepada yang lain lah. Yang sibuk mengeluh kan, mengeluh tak habis-habis lah. Mengeluh tak boleh keluar rumah kan, macam-macam lah. Mengeluh PKP, ada yang meniaga mengeluh. Kita buat, bila kita nak mengeluh ni, kita buat perbandingan dengan orang yang sama. Kita tak boleh meniaga, ada orang yang hilang pendapatan langsung. Kita boleh lagi solat berjemaah di rumah, ada orang tak boleh solat langsung. Kita lihat sahabat-sahabat kita baru ni di Gaza, rumah kena bom runtuh. Allahu Akbar. Kita ni hanya diuji tak boleh pergi solat di masjid surau je. Di rumah boleh lagi solat, di rumah boleh lagi mengaji, di rumah boleh lagi kita makan, kan? Kita banding dengan orang sahabat-sahabat kita di Palestin, baru akan timbul rasa kesyukuran. Ini alamak, PKP lagi, kan? Ada tu, kenapalah tak buat lockdown penuh, macam-macam kita. Kenapalah tutup masjid surau, kenapalah tak boleh kuliah, macam-macam kita ni. Nabi dah sebut dah, manusia ni memang salah satu sifat semula jadi manusia, dia tidak pernah bersyukur. Maknanya bukan tak pernah bersyukur, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Sebab tu Nabi kata, bila dibagi
satu gunung emas, maka dia akan bercita-cita dia nak lagi gunung. Dia nak lagi dan dia nak lagi. Ini sifat semula jadi manusia. Siapa? Kita lah. Jadi sama-sama kita menjadi sentiasa bersyukur. Kita hayati sirah Nabi SAW yang memang dah dijamin syurga, tapi ibadahnya sampai bongkak-bongkak kaki. Kita, saya lah, bongkak kaki tapi kena gaut. Saya lah ni. Bongkak agak kaki tapi kena gaut. Mengensot jalan pergi bilik air. Merangkak. Nabi bongkak kaki sebab solat sunat, bukan solat wajib. Ni. Bagaimana para sahabat dengan ibadahnya. Allahu Akbar. Walaupun namanya telah tercatat, dijamin oleh Nabi SAW, ahli syurga. Sebagai motivasi pada kita. Itu dah dijamin. Kita ni, wallahu a'lam. Tak pasti lagi kita. Mana tempat kita. Syurga ataupun na'udzubillah neraka. Ibadah kita bagaimana? Tu nak terap pada diri kita. Mudah-mudahan kita kekal beribadah. Walaupun telah habis Ramadan. Dan yang kelima, ni yang paling penting. Kata ulama' bersolat, beramallah pelan-pelan. Sikit-sikit. Jangan tergopoh-gapah. Jangan semangat sangat sampai sehari baca Quran sampai 15 juzuk. Aku nak ikut Imam Syafi'i lah. Allah. Takut itulah sekali kita baca Quran, lepas tu tak nak dah. Aduh, letih lah. Ngantuk lah. Sikit-sikit pelan-pelan. Nabi SAW pun pesan pada kita, kalau nak berubah pun jangan berubah secara drastik. Kita nak minta lindung. Minta lindung. Maknanya disebut na'udzubillah min zalik. Minta lindung. Minta lindung daripada, bila kita sebut neraka, minta lindung daripada neraka lah. Mudah-mudahan kita na'udzubillah min zalik, minta lindung daripada diazab. Minta lindung. Na'udzubillahi min zalik, daripada perkara tersebut. Yang kita sebut tadi neraka. Minta lindung. Tu. Jadi, pelan-pelan. Nabi SAW pun nak suruh kita, nak suruh berubah pun pelan-pelan. Kan? Ada kisah yang mengatakan ada sahabat Nabi yang dia kata, aku nak puasa, tak nak berbuka langsung. Ada sahabat yang dia kata dia nak berjaga malam, tak nak tidur langsung. Kan dia tegur oleh Nabi SAW. Nabi kata, aku ni Nabi. Aku ni kekasih Allah. Aku pun ada masa aku puasa, ada masa aku berbuka. Aku ni kekasih Allah. Ada masa, maknanya aku tidur, dan ada masa aku beribadah. Sebab anggota badan kita pun ada hak yang perlu kita tunai. Kan? Sebab tu kita ada tidur, bagi rehat. Makan pun ada masa makan, ada masa berhenti. Mengunyah jadi lembu pula. Lembu pun ada masa dia berhenti makan. Perut ada masa dia rehat. Puasa Ramadan melatih kita jaga perut. Nak buka puasa dia ajar, jangan minum minuman yang menyebabkan perut jadi rosak. Apa? Dia ajar. Jangan merokok. Begitu. Dia ajar pada kita semua. Jadi pelan-pelan nak berubah. Nak salat sunat pelan-pelan. 2 rakaat dulu. Tahajud 2 rakaat dulu. Salat duha 2 rakaat dulu. Pelan-pelan lah. Kekalkan yang 2 pun alhamdulillah. Mampu tambah. Tak mampu kekal dengan 2 pun istiqamah. Pelan-pelan. Pagi-pagi pergi surau contoh, boleh bagi dalam tabung surau masjid RM1. Pelan-pelan tak apa. Ni Allah kata, bagi benda kita sayang, bagi beg duit tu sekali. Beg duit bagi kad bank sekali. Merapu gitu. Duit tak ada. Pelan-pelan lah. RM1 dulu. Rasa besok dah rasa okey, RM5. Kemudian rasa semakin baik rezeki kita, RM10, RM20. Hari Jumaat tambah sikit RM50. Pelan-pelan. Islam pun mengajar, bukan bila kata nak berubah, aku nak berubah. Kau macam tu terus pakai jubah, terus pakai suban. Kan? Tu yang tak jadi tentu hala tu. Baru nak berubah. Dan datang main subuh, pagi Jumaat pula, pakai jubah, pakai suban. Dia tak ada pula pagi tu imam lambat. Bilal dah qomat. Masing-masing tengok belakang. Alamak. Imam tak sampai lagi. Bilal dah qomat.
Nampak lah kita pakai sorban masa tu, pakai jubah. Dik, silalah dik. Tu dah. Kan? Tak mengelupur kita. Lepas tu, balik rumah, kata dengan mak, mak, inilah sekali dan terakhir saya pergi masjid surau. Kenapa? Pagi tadi kena jadi imam. Nak berubah tak ada masalah. Silalah, tapi pelan-pelan. Nak pakai jubah, silakan. Kan? Pakai baju t-shirt pun tak boleh salah ke? Silakan. Yang penting bersih. Makna nak katanya nak ajar pada kita, biarlah nak berubah ataupun nak beramal pelan-pelan. Boleh hari ni kita baca satu muka aja Al-Quran. Alhamdulillah. Yang penting hari-hari jangan ditinggal berlalu tanpa baca Al-Quran. Itu yang paling penting. Baik? Ya? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apa dia? Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Tengok. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud amalan yang paling disukai. Amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Antaranya, amalan yang sedikit tetapi berterusan. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Berkekalan walaupun sikit. Walaupun satu hari dia mampu baca Quran satu muka je. Tapi hari-hari tak pernah miss. Walaupun satu hari dia mampu sedekah kat masjid, masuk tabung ke mana ke, RM2 je. Tetapi berkekalan. Ini kan bagi RM5. Lepas tu, sebulan, 2 bulan besok baru bagi RM5. Tak payah macam tu. Baca Quran dia satu hari 1 juzuk. Tapi, bulan ni 1 juzuk, 5 bulan lagi, 1. Baik, tak payah. Sebab tu Nabi kata, Allah lebih suka amalan yang berterusan, istiqamah, tetapi sedikit. Biarlah sedikit tetapi berkekalan, berterusan. Ini kejap banyak, lepas tu tangguh. Bangun malam semangat sangat, malam ni 10 rakaat. Lepas tu bila dia bangun? 10 tahun lagi. Baik, tak payah. Berterusan walaupun sedikit. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Tapi janganlah kita kekal sikit je. Kan? Yang penting berterusan. Berterusan sikit, betul boleh upgrade sikit lagi. Lagi bagus. Cumanya nak bagi tahu pada kita, Allah sangat mencintai amalan yang berterusan walaupun sedikit. Dan kalau berterusan banyak, lebih baik ke lebih buruk? Maka lebih baiklah. Jadi sama-sama. Mudah-mudahan untuk diri saya, sahabat-sahabat semua, ibu ayah, anak-anak dan para murabbi, mahfuz, abang ayah kita, mudah-mudahan kita terus kekal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berterusan dengan amal ibadah kita, berterusan dengan solat sunat kita, berterusan dengan puasa sunat kita, berterusan dengan sedekah jariah kita, berterusan dengan membantu orang yang memerlukan walaupun sedikit, insya-Allah. Maka akhirnya sama-samalah kita menjadi manusia, sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat, yang bermanfaat pada orang lain. Adik-adik nak tengok contoh mudah, kalau tadi tentang Al-Quran nak tengok contoh mudah, tengok Ustaz Asmui, guru kita, mudir kita. Kalau nak tengok sentiasa membantu orang dalam kesusahan dan sentiasa ke depan dalam kebajikan, tu tengok tadi kita punya juruacara tadi, abang ayah kita, Ustaz Zahrizan. Daripada saya belajar dulu sampai ke hari ini, mana ada kebajikan, program kebajikan, dia mesti ada. Hebat dia ni. Contoh ada depan mata, tak payah tengok jauh-jauh. Tengok bagaimana mak kita, bagaimana ayah kita berkorban untuk keluarga kita, cari rezeki, kan, susah payah, dan bagi sedekah sana, sedekah sini. Tak, sedekah Palestin bawah itu pun, yang fasa pertama yang dikendalikan oleh PAS Relief pun, Alhamdulillah 12.1 juta lebih terkumpul. Hasil daripada siapa? Kita semualah, yang ada sifat kemanusiaan, sayang sesama saudara muslim. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita terus kekal dalam kebaikan, istiqamah, berterusan dengan kebaikan walaupun sedikit. Jangan banyak hilang, banyak biarlah sedikit, pelan. Yang penting kita nak berubah jadi baik, pelan. Yang penting bertambah dan
kekal istiqamah dalam kebaikan sehingga kita baik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sekadar itu saja, sekadar perkongsian yang sedikit, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya menyampaikan khususnya adik-adik, sahabat-sahabat, ibu ayah, guru-guru, Fadil tuan guru kita pada malam ini, mudah-mudahan ada kebaikan. Wallahu a'lam. Kembali kepada kita punya juruacara abang ai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf atas segala kekurangan, atas segala mungkin kesilapan percakapan. Kembali kepada abang ai.